Wanita ini adalah Ketua Kumpulan Guaman Negeri. Namun siapakah yang berhormat Datuk Sharifah Hasidah yang juga Adun Samariang dan juga Menteri Muda, Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan juga Pemantauan Projek. Siapakah beliau? Apakah cerita beliau? Apakah inspirasi beliau? Bersama saya Rizal Zulkafli. Ini Kami Anak Sarawak. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Rizal. Apa cerita YB? Baik. Apa khabar Rizal? Baik, Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana bertandang ke rumah saya. Ya. Ni kawasan apa ni YB? Ini kawasan ni nama Kampung Demak Jaya. Sebenarnya Kampung Demak Jaya ni berada di dalam kawasan saya N7 Samariang. Jadi saya rasa bertuahlah dapat mewakili rakyat di kawasan ini di mana saya duduk di dalam kawasan ini. Jadi senanglah orang nak bertandang, senang. nak jumpa cerita Ramai semua. hari raya mereka datang, saya buka open house kat sini. Orang kawasan datang, senang. Ya, saya tak macam ramai ada wakil rakyat lain tu dia duduk tempat lain, rumah dia tempat lain, dia kena pergi tiap minggu, tapi saya memang duduk dalam kawasan. Dan saya pusat khidmat saya dekat Kampung Malaysia Jaya, tak jauh dari sini. Di mana orang kalau nak mohon apa-apa, nak jumpa saya kadang-kadang pergi kat pusat khidmat untuk kawasan. Ramai yang datang YB? Ramai, memang banyak, memang selalu. Memang kita buka lah pusat khidmat memang sentiasa ada. Jadi untuk rakyat datang, orang kawasan nak apa-apalah mengenai masalah di kawasan. Ya. Jadi YB saya datang ni nak cerita ataupun nak bertanyakan kepada YB tentang kehidupan YB. YB Sharifah Hasidah, siapa YB Datuk Sharifah Hasidah ni sebelum menjadi YB Datuk? Apa cerita? Siapakah Puan Sharifah Hasidah tu? Saya orang simple aja Rizal. Biasa je. Saya seorang ibu. Saya peguam, saya sebenarnya seorang peguam dan saya ada firma guaman saya sendirilah sebelum jadi wakil rakyat ni. Dan saya kahwin, ada suami, anak 3. Just a simple person. Orang Puan Sharifah Hasidah yang simple tu bersekolah di mana? Dia uni di mana? Saya sekolah di Sentresa di sini, jauh dekat around 7 miles from here. Sekolah tu sekolah semua perempuan, all girls school. Dan itu sekolah Catholic school, mission school masa tu. Dan memang sebab itulah sampai sekarang ini memang kita memang very open dengan orang yang Kristian, yang bukan agama Islam. Memang kita friends. Saya ramai kawan yang bukan agama Islam, yang bukan Melayu. Jadi sebab kat sekolah tu memang itulah bercampur dan saya dididik macam itulah. Dari primary school, sekolah rendah, sekolah menengah, memang dekat Sentresa. Lepas tu saya masuk UIA, University, dan ambil law lah, belajar undang-undang. Dari Rizal satu tu, ini garden kita. Apa cerita taman ini garden ni suami saya ni suka minat dia hias garden ni macam-macam. Dia kata konsep dia 7 Wonders. Maksudnya ada macam-macam dia buat sini dan tengok tu Red Indian punya tu. And then sini ada piramid, sini ada haunted house. Pun kita buat haunted house Rizal. Dia minat. Malam-malam dia tak ada buat apa, dia tak keluar malam. Jadi kalau dia buat kat garden, buat garden lah. Tapi YB tolong tak? Ada sikit-sikit bila lah. Weekend ke? Kalau saya free, saya bantulah suami. Seronoklah ni buat garden ni. Tapi ini memang suami saya punya projek. Dia memang suka sangat. Hobi YB apa pula? Saya? Macam masak, and then saya suka tengok relax, tengok TV juga. Macam-macam program dokumentari saya suka. Dan exercise a bit lah. On cycling dan treadmill lah. Itu hobi lah. Aktif lah. Ya. Kena aktif sebab nak turun padang kan selalu. Kalau wanita yang diharapkan untuk jaga family, bagaimana keluarga YB? Sebab YB ada seorang YB peguam, ada YB rasa
pressure Tidak, tersebut? Saya rasa kita dengan suami memang together. Kita jaga didik anak bersama-sama. Dan dalam apa juga kerja, bukan saja politik lah Rizal, suami kena sokong lah sepenuhnya. Macam saya, alhamdulillah suami saya memang very supportive, sokong, selalu bagi idea. Kita selalu berbincang, sebab itu penting untuk bukan saja peranan isteri nak besar anak. Semua, now dua-dua kena. Tahu Rizal? Tak boleh nak bagi kat isteri saja. Sama-sama kita jaga sebab we are supporting one another. Betul tak? Betul. Sebab itulah sebab kita dapat lakukan apa yang kita buat sebagai ahli politik. Kita masuk ke dalam rumah. Ya? Saya pula yang jemput YB masuk Ya, rumah. masuk rumah saya. Ni gambar ni penting tau. Gambar ni masa kita ke London untuk membuat penyelidikan mengenai MA63. Ini amat berhormat mengarahkan kita pergi London, peguam kita semua. So saya mengetuai rombongan ke London, kita pergi ke British National Archive. So saya rasa gambar ni very important, penting lah dalam sejarah sebagai wakil rakyat. Dalam karier politik YB yang panjang, ada yang YB lihat pengalaman yang manis. Ini antara YB cakap pengalaman yang paling penting. Apa lagi cerita-cerita sebagai seorang wakil rakyat di kawasan M7 Samaria? Banyak cerita. Yang paling saya suka pergi turun kawasan jumpa rakyat yang betul, the real people. Rakyat yang happy tengok kita dan mereka meluahkan perasaan minta bantu ni yang ikhlas. Dan inilah yang saya rasa sesuatu yang begitu indah jadi wakil rakyat ni. Ni masa kita kahwin dulu. Tahu-tahu bila ni YB? Tahun 1995. Kahwin dulu. Ini you know lah masa kahwin macam-macam cameraman panggil macam ni lah. Macam tu duduk sini, kita ikut je. Ini kahwin. Ini di Kuching? Di Kuching, di rumah bonda saya. Lama dah ni, 25 years ago, 1995. Lama dah. Ini masa saya kat Bintulu sama dua anak. Ini suami, anak dua. Ini masa bekerja dengan suami, bekerja dengan dekat dekat Petronas dagangan. Ni dia pakai baju Petronas ni. Masa dekat Bintulu. Muda lagi. Yang ini? Yang ini masa kita kat London, saya rasa. Masa tu suami saya ambil dia punya masters. Jadi saya ikut dia. Jadi kita ni I think New Year Eve lah ni. New Year Eve kat London in the year 2000 kalau tak silap saya. Kita nak masak lah Rizal. Ida Rizal makan Sarawak sikit lah. Okey, alhamdulillah. Nak cuba masakan saya lah Rizal. Datuk Sri. Ya. Masak apa kita hari ni? Kita masak istimewa hari ni. Di mana masakan dia ayam masak hitam. Ini resepi bonda saya. Resepi kita yang kita selalu buat waktu kenduri dan membawa keluarga makan lah. Ini masakan istimewa kami lah. Okey. Jadi bahan-bahannya. Kita mulakan dengan apa dulu? Datuk Sri, YB? Bawang. Kita kena blender kan, kisarkan. Halia, bawang putih. Ini lengkuas, serai. Ini bawang untuk ditumis. Bawang besar ni mak, bawang besar dengan tumis. Lepas ni kita ada serbuk kicap, gula sikit, ada yang istimewanya kita pakai kismis sikit. Kismis kita blend. Kismis dia blend. Jadi manis-manis, nanti manis-manis. Manis sikit. Tentunya YB ada ikut Datuk Sri masa Datuk Sri berkempen dahulu ke kawasan-kawasan. Apa ceritanya? Apa pengalaman pada ketika itu? Memang selalu kadang-kadang kita ikut dulu
masa bonda kat Semandi dulu, wakil rakyat. Samarahan. Saya ikut dia, kita ikut anak-anak semua ikut dia pergi kempen kan. Pakai Kempen perahu dulu. pakai bot, perahu. Mana ada jambatan dulu. 79. Lepas kita tu pakai sungai dia perahu, dia orang ikut longboat panjang, Longboat. pergi rumah panjang. Dia orang ikut lah. lepas tu ada satu hari tu kita karam. Bot kita terbalik. Betul, kita semua dalam air tu pegang kat bot Pegang tu. perahu tu. Pegang perahu. Jadi semua kami selamat lah. Tapi semua alhamdulillah. Dalam Sungai Sarawak tu air dengan gelombang kita tunggu orang bantu kita. Deraslah air tu. Memang Tak laju apa-apa air. Tak tahu apa deraslah. deraslah. Lepas kita pegang dekat tu. Tapi semua kami pegang perahu tu. Perahu tu terbalik timbul lah. Kita bertuah lah sebab perahu tu ringan. Ah. Jadi kita dapat pegang kat perahu tu. Jadi kita selamat lah dibantu. Lepas tu ada bot-bot besar datang tengok ada orang bantu kita lah. Dia ambil kita seorang-seorang naik bot besar tu. Bantu pasti selamat alhamdulillah. Semua sebab nak jumpa rakyat masa tu. Ya, Yalah, ikut yang pergi bonda. kawasan. Pergi kawasan ketika tu Samarahan tak ada jalan. Ada jalan pakai kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Lepas ni Riza, saya nak bawa Riza pergi jenguk kawasan saya. Okey. Kita jalan-jalan kat good, kawasan good. ya dan Okey. lihat apa kita buat kat kawasan ya. Okey. Okey. Ya, sila makan dah. Baik hati datang kat rumah, berjumpa dengan keluarga kami. Terima kasih kepada YB. Sanggupnya hujan datang. Terima kasih nyala mantu kami. Mula beki rumah. Nyala datang beri bantuan makanan. Nyala sanggup nafas. Terima kasih kepada YB. Terima kasih kepada JPS. Telah nyala mantu lah. Kepada golongan kami dua laki bini tu sama sakit, hanya sanggup datang menanggap. Terima kasih kepada Datuk . Jadi YB, mungkin YB boleh ceritakan aktiviti di sini. Saya lihat YB melawat rakyat, melihat dan juga mengetahui apakah isu dan juga permasalahan rakyat. Ini aktiviti mingguan, seharian Ya, YB? memang aktiviti saya turun padang ni memang saya buat tiap-tiap minggu. Dalam satu minggu pun 2-3 kali saya turun dan melawat rakyat. Saya nak buat engagement secara direct dengan rakyat dan hari ini kita turun ke kampung Syulkandis Dayak, bahagian Dayak. Dan hari ini kita melawat rumah Encik Bakar yang kita telah tengah baik pulih. Dan kita buat baik pulih dan banyak rumah yang kita baik pulih. Dan hari ini kita tukar dinding dulu dan sikit-sikit kita ubahlah supaya keselesaan ada bagi penduduk. Dan ini merupakan aktiviti biasa saya bersama dengan PBB cawangan saya dan juga dengan Biro Kebajikan saya sendiri. Kita ada Biro Kebajikan kita sendiri dan bila kita melawat macam inilah baru kita dengar masalah rakyat. Rizal macam-macam ya. Ada mereka perlu bantuan kebajikan, ada mereka perlu sakit, bantuan untuk menyara pembelajaran perubatan bila dapat kanser ke, buah sakit buah pinggang ke, banyak masalah-masalah yang mereka adu kepada kita. Dan kita hanya dapat dengar ni bila kita turun padang dan jumpa mereka sendiri. Pergi ke rumah-rumah. Ini memang aktiviti biasa saya.
Dan Abang saya. mereka ni daripada etnik yang berlainan. Berlainan. Nah, ini hari ini kita melawat rumah orang Iban yang diisukan di Dayak ini. Dan apa yang masalah yang mereka suarakan pada YB sebentar tadi daripada keluarga Bakar ni, keluarga Cik Bakar ni, apa isu yang mereka suarakan pada YB? Isu yang dia kata tadi, dia lambat dapat bantuan kebajikan, isu anak dia belum dapat kerja, dan isu dia sakit nak berubat ni akan mengambil sedikit pembelanjaan yang lebih besar. Dan itu kita cuma tolong bantu dan lihatlah. Dan juga dan itulah isu rumah. Tapi kita tolong baik pulihlah rumah ni. Mana tugasan YB yang YB rasa lebih dekat dengan hati YB sebagai seorang yang berhormat ataupun sebagai seorang menteri muda, ada yang YB rasa lebih dekat dengan hati YB? Saya memang suka turun padang jumpa rakyat. Saya suka dengar masalah masyarakat, dan saya rasa macam seronok kita dapat dengar dan kita cuba bantu. Terutama warga-warga emas ni, mereka kadang-kadang memang tidak ada kemampuan dari sudut fizikal, sudah berumur, sakit lagi, dan anak-anak pun tidak ada. Jadi kadang-kadang saya suka dengar masalah dan kita bantu. Selepas ni kita akan follow up. Orang-orang kebajikan kita akan turun dan bantu mereka atur apa yang perlulah. Dan sebagai Menteri Muda pun seronok juga. Sebab kita pun buat kerja-kerja untuk negeri Sarawak. Memberi bakti dan untuk memperjuangkan, bagi saya, memperjuangkan hak-hak Sarawak yang kita GPS, salah satu daripada agenda utama kita, memperjuangkan hak Sarawak. Jadi dua-dua memang saya rasa excited lah, sukalah kerja dua-dua ni. Pengalaman yang mana yang YB gunakan apabila bertemu dengan rakyat, apabila menjadi Menteri Muda, pengalaman daripada melihat bonda YB menjadi seorang adun dahulu ke, bagaimana pengalamannya, bagaimana yang YB ambil untuk bertemu dengan rakyat, untuk menjadi Menteri Muda? Pengalaman untuk melayan rakyat dengan baik, tidak pilih siapa, tak pilih kaum, tak pilih agama, kemesraan tu. Itulah yang saya belajar dari bonda. Kalau bonda saya dulu, kalau dia jumpa Iban, dia cakap Iban. Dia memang mesra, penghulu tahu. Memang, tapi saya ni masih cuba belajar sikit-sikit. Jakut Iban. Jadi penghulu, ketua ranting, dia tahu bonda saya. Kalau datang, itulah saya ambil pengalaman dari situlah. Kemesraan tu. Dan kita cuba berborak macam biasa, macam dengan orang kawasan, macam tu. Masa tempoh MCO ni tentunya sukar untuk YB bertemu dengan kerap rakyat di kawasan YB. Adakah itu satu cabaran bagi YB? Satu cabaran, kita pun rasa tak boleh nak keluar sebab tu. Tapi kita hulur bantuan. Memang kerajaan negeri ada bantuan Sarawak Ku Sayang, dan juga kerajaan persekutuan, dan kita dan saya sendiri ada. Kita pun Biro Kebajikan N7 Samariang, kita ada bagi bantuan-bantuan, dan bantuan-bantuan ini kita hulurkan. Walaupun secara fizikal kita tak dapat nak turun, tapi saya punya wakil ini, Setiausaha Cawangan dan semua ketua-ketua ni memang mereka bergerak mengikut SOP lah, penjarakan sosial semua, tapi mereka turun padang dan kita serah bantuan. Memang secara fizikal saya tak boleh nak melawat semua. Sebab tapi ada jentera yang bantu lah. Jentera kita bantu, dia ikut SOP lah semua. Memang berjalan jugalah walaupun dalam MCO ni. Okey. Selepas ni kita ke mana pula YB? Lepas ni Rizal, kita lawat satu dewan yang kita dah baik pulih di bawah projek pembangunan luar bandar saya. Ada RTP saya ada. Kita lawat projek. Okey. Kita dah tengok pembangunan dan juga projek-projek yang YB lakukan di kawasan ini. Ini semua projek infrastruktur, tapi pembangunan yang lebih lembut nilai.
nilai apa yang YB ingin terapkan dalam pembangunan dan juga dalam membangunkan kawasan N7 Samariang ni YB? Memanglah Rizal, bukan kita fokus kepada pembangunan fizikal saja. Memang bagi saya, memang saya fokus juga kepada pembangunan modal insan. Seperti saya fokus sekarang ini kepada pendidikan, saya banyak bantu sekolah-sekolah, banyak mengadakan aktiviti-aktiviti dan beri bantuan kepada PIBG dan kita rangkakan program-program untuk membantu sekolah-sekolah yang berada di kawasan saya dan untuk anak-anak muda kita. Saya nak, memang ini saya punya vision dan misi saya nak supaya semua anak kita, anak muda dari kecil sampai belia, tak kira latar belakang, tak kira tahap ekonomi mereka, mereka semua ada peluang untuk mendapat pendidikan yang baik, mendapat kehidupan yang baik, mendapat akses kepada kesenangan, semua. Saya rasa ini penting. Akses kepada kemudahan, akses kepada peluang pendidikan, akses kepada peluang perniagaan. Ya, bukan hanya akses ni terbuka kepada orang elit saja. Orang yang kaya-kaya ke yang dah okey, Tapi saya rasa masa dah tiba, time has come for us to have opportunity ini terbuka untuk semua orang, tak kira status dalam masyarakat. Saya lihat sekarang ni kadang-kadang peluang ni untuk mendapat perniagaan ke, peluang untuk dapat pendidikan yang baik ke, untuk mendapat kehidupan yang baik terbuka hanya kepada orang-orang yang ada level sikit dalam society. Jadi saya rasa memang niat saya lah untuk peluang ni dibuka untuk semua lapisan masyarakat. Okay. Terutama anak-anak orang yang susah di kampung. Mereka kena ada dibagi lebih peluang. Ini yang saya rasa saya fokus jugalah kepada perkara-perkara seperti ini. Tapi YB, saya lihat kalau kita tengok dekat online kan, ada banyak tomahan-tomahan kepada YB, banyak kritikan kepada YB. Bagaimana YB mengambil tomahan tersebut, kritikan tersebut, dan apa yang YB lakukan dengan kesemua perkara itu? Kalau ada kritik, saya baca. Kalau betul, saya cuba perbaiki. Kalau tak betul, saya ignore it. Saya tolak ke tepi. Tapi saya baca, saya dengar, dan saya gunakan kritikan ini sebagai sesuatu yang boleh memberi saya lebih semangat untuk memperbaiki diri sendiri. Dan kritikan ini juga pentinglah saya rasa. Tapi kalau personal sangat memanglah kita tak suka. Tapi seperti saya kata tadi, kalau dia betul, kritikan tu kita cuba belajar dan baiki diri sendiri. Kalau tak betul, fitnah, ignore it. Ini asam garam politik ke YB? Memang dah biasa, Kalau kita takut sangat kritikan ni, tak payah buat apa. Betul? Macam Rizal pun mungkin ada orang kritik ke apa, tapi kita tak boleh. Kita cuba perbaikilah. Dan kita fokus kepada kawasan, terjaga rakyat kita terbaik. Dan kita, itulah yang penting. Niat kita nak bekerja betul-betul untuk rakyat. Apa yang YB buat baru-baru ini iaitu sebagai ketua guaman untuk negeri, untuk rundingan bersama dengan Petronas. Tentunya ini adalah satu perkara yang baik untuk karier politik YB, untuk kerajaan negeri Sarawak juga. Pengalaman tersebut, adakah sukar, adakah mudah? Apa cabaran utama dan juga bagaimana YB menangani cabaran satu tugasan yang begitu besar seperti itu? Pertamanya, tugasan ini saya rasa it's an honor untuk kita dapat diberi tugasan sebesar ini memperjuangkan hak-hak Sarawak pertama. Dan keduanya, cabarannya bukannya mudah. Kita terpaksa melihat dokumen-dokumen yang lama, sejarah-sejarah penubuhan Malaysia, dan juga kita terpaksa berbincang dan dengan cara diplomasi, dengan cara yang terbaik dalam konteks undang-undang, dalam konteks dan dalam perimeter perlembagaan persekutuan, dalam perimeter perjanjian Malaysia. Semua ini kita lihat satu cabaran yang bukan mudah. Kita nak berbincang dengan kerajaan persekutuan, berbincang dengan Petronas lagi yang sudah satu syarikat yang begitu kuat sekali di Malaysia ini, dan juga kita kena berbincang dengan kerajaan persekutuan yang mungkin berbeza landasan politik dengan kita, dan mungkin mereka tak setuju
Sebab itu kita akhirnya mengambil jalan untuk mengambil tindakan ke mahkamah. Dan ini kita rasakan mahkamah lah platform yang terbaik untuk tentukan sebenarnya dari sudut undang-undang apa yang betul, apa yang tak betul, apa hak kita dan apa yang boleh kita laksanakan. Jadi cabaran dia bukan mudah, it's not easy. Apa reaksi YB ketika mendapat berita baik tersebut, ahli keluarga YB, bonda YB juga, apa perasaan mereka? Ya, mereka, kita semua begitu gembira. Sebab akhirnya apa yang kita perjuangkan telah diluluskan, bukan dilulus, di-endorse. Macam mana? Diberikan pengiktirafan? Diiktirafkan oleh mahkamah. Dan apa yang kita usaha ni selama ni memang betul. Kalau kita lihat banyak tomahan, rakyat Sarawak pun kata apa yang kita buat ni salah, tak betul. Tapi kita fokus, seperti saya kata tadi, kita fokus, kita buat berlandaskan undang-undang yang ada dalam framework Perlembagaan Persekutuan, dalam framework Malaysia Agreement dan undang-undang lah, dalam framework lunas undang-undang. Jadi kalau kita betul semua tu, jadi mahkamah pun setuju dan mengiktiraf apa yang kita laksanakan. Semua gembira. Ketua Menteri kita memang, saya rasa ini merupakan kejayaan besar yang membombak Ketua Menteri, dan saya sendiri juga dan negeri Sarawak dan family semua happy. Bonda saya pun telefon, tahniah, dia kata. Bercakap tentang, saya ingin bertanyakan sedikit ya YB ya. Kita tahu ahli Dewan Undangan Negeri wanita di Sarawak ni mungkin jumlahnya sedikit kecil berbanding dengan ahli Dewan Undangan Negeri lelaki di negeri ini. Peranan untuk memperkasakan wanita, memperkasakan ekonomi wanita, adakah YB merasa beban tersebut di atas bahu YB untuk memastikan mereka ini dapat berjaya dan juga dibuka peluang kepada ekonomi, kepada kesejahteraan semua. Bagaimana YB melihat kepada peranan tersebut ataupun semua ni harus ditanggung bersama-sama semua? Ada bagaimana YB lihat? Saya rasa pertamanya bagi kita di Sarawak ini, alhamdulillah memang kita wanita diberi kepercayaan penuh untuk diperkasakan, untuk memegang portfolio yang saya rasa selama ini kaum lelaki saja, seperti portfolio saya ni. Undang-undang, kerajaan membawa mahkamah, kes Petronas ke mahkamah. Jadi pertamanya negeri Sarawak ini alhamdulillah kepimpinan kita telah memperkasakan kita lah. Dan saya rasa pemerkasaan wanita ini tidak hanya terpikul pada bahu wanita. Sebab kita perlu sokongan dan dukungan kaum lelaki. Ini penting. Sebab separuh daripada populasi negara Malaysia lelaki dan wanita, 50 lelaki 50 wanita, betul lebih kurang macam itulah, sikit je beza. Jadi kalau kita nak berjaya, wanita nak diperkasakan ekonomi ke politik ke apa-apa, kita perlu sokongan lelaki. Lelaki macam Rizal ni kena bagi peluang kepada wanita dan sokong. Ini penting. Kita wanita ni dia kena work together dengan lelaki. Saya tak boleh exclusively kata wanita ni kita buat sendiri, we become the girls power wanita saja. Memang bagus, tapi maybe that's not the best approach untuk kita sekarang ni. We have to work together with lelaki dan wanita. Cara itu saya rasa the best way approach untuk kita perkasakan wanita. So kita perlu lelaki yang lebih menyokong dan pencinta wanita. Betul? Betul. Pencinta wanita ni bukannya Casanova. Pencinta wanita maksudnya tersokong wanita. Kalau dia bagus, kita naikkan. Kalau dia dapat jadi peguam yang baik, jadi peguam terbaik. Tak semestinya ambil based on gender kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita lihat perubahan ya. Jadi itulah saya rasa perlu lelaki sokong ni, semua-semua ni. Terakhir sekali YB ya. Sarawak Maju 2030, 10 tahun lagi. Apa bayangan dalam kepala YB apabila kita membincangkan berkenaan dengan Sarawak Maju 2030? Apa yang YB lihat dan juga apa yang YB inginkan untuk negeri ni? Bagi saya nak lihat Sarawak menjadi negeri yang berpendapatan tinggi, lebih ramai lagi middle class, ya, orang middle class lah seperti kita ni, lebih ramai lagi supaya peluang untuk semua orang terbuka. Dan saya nak lihat juga
Sarawak ini more digitalized. Ada 5G. Kita menuju kepada Internet of Things, internet, dan kita fokus juga kepada environment. Kita mahu pembangunan kita seimbang dengan kita jaga environment kita, sebab this is the only cara untuk kita maju ke depan. Digital, mau lihat lebih banyak lagi connectivity, internet, internet of things, AI, artificial intelligence, semua kita gunakan dalam tahun 2030. Dan mungkin kita boleh buat virtual conferencing ke macam tu. Itu saya nak lihat, dan environment. Dan juga anak-anak muda kita terus sejahtera lah, terus maju jaya dan melahirkan anak-anak muda yang lebih open-minded. Open-minded maksudnya tidak confine kepada gender, lelaki ke perempuan, we are open. Religious freedom, tidak confine kepada agama, bangsa pun kita free. Jadi I want to see a very open-minded anak-anak Sarawak. Okey, terima kasih YB. Okay. Terima kasih. Sama. Dan itu adalah temu bual kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah Adon Samariang dan juga Menteri Muda untuk Undang-Undang Hubungan Kerajaan Persekutuan dan juga Negeri serta Pemantauan Projek dalam program dan juga dalam episod Kami Anak Sarawak kali ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.